Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi taufiqi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahar, daripada Al-Azim, kita boleh menyambung bacaan buku kita ini pada muka surat 79. Waktu ini kita masuk di bawah tajuk bab yang keempat. Penulis kata, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Dia kata tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Yang ni ikhwan, kita akan selalu melihat ini adalah sifat daripada PL Tuhan. PL Tuhan ni kita akan dapati sama di mana saja. Kita duduk dalam di darat ni, kita lihat Tuhan buat itu, Tuhan buat ini. Nanti kita masuk dalam laut, kita akan dapati apa yang ada di darat sama ada dalam laut, tak berubah langsung. Kenapa? Kerana untuk menunjukkan pencipta itu adalah satu. Dalam darat ada bukit, ada itu, ada ini. Dalam laut pun ada benda yang sama. Ada darat, ada pokok. Dalam laut ada pokok, ada kehidupan. Di laut ada kehidupan. Bahkan dalam laut pun ada gunung berapi. Bahkan dalam laut pun ada sungai. Kenapa sama? Kerana untuk menyatakan Khalik itu dia bersifat dengan Wahidul Ahad. Dia Esa. Laisa ma'ahu syai'. Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Jadi kalau desain yang sama kita tengok lukisan itu di satu tempat, lukisan yang sama juga kita tengok di satu tempat, itu menunjukkan kepada kita penulis itu, pelukis itu adalah pelukis yang sama. Maka kalau kita ni sihat, kita boleh sakit. Kita juga boleh sembuh. Kita juga mati. Demikian juga Allah buat tabiat hati kita. Hati kita boleh sakit, hati kita boleh sihat, hati kita boleh sembuh, penyakit dia boleh tambah, boleh kurang, boleh diubati, dan hati kita juga boleh mati. Maka kerana itu ikhwan, bila kita melihat itu, cepat-cepatlah hati kita ini kena musyahadah dengan fi'il Allah. Musyahadah ni maksudnya hati kita cepat-cepat kena nampak itu perbuatan Allah. Ini yang kita belajar dalam tauhid rububiyah, untuk mensabitkan kesemua perbuatan itu perbuatan Allah. Bahawa Allah Ta'ala akan tunjuk kebesaran dia kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu, fi kulli syai', pada tiap-tiap sesuatu, li kulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Dia akan tunjuk kata perbuatan dia ada di situ. Dan kita tak terlepas daripada tadbir Tuhan, urusan Tuhan, peraturan Tuhan, Tuhan yang atok kita. Selalu Tuhan mentajallikan dengan sifat dia al-zahir. Huwa zahiru huwal batinu. Dia yang zahir, dia yang batin. Dia mentajallikan, dia menampakkan kepada kita. Dia zuhur PL dia pada kita. Dia bagi kita nampak PL dia.
dengan dia menggunakan makhluk-makhluk dia sebagai perantaraan untuk mencelakkan pandangan hati kita. Kerana itu ikhwan, kalau kita makan, kita pakai baju, kita buka baju, kita pergi tandas, kita keluar tandas, kita tidur, kita jaga, kalau kita sebut nama Tuhan, di atas itu adalah tabiat hidup, maka kita takkan jumpa apa-apa. Kalau kita kata kita makan bismillah, sekali lagi tak bismillah, orang kata apa pula? Dah kepiah hati kepala. Maka kita tak jumpa apa-apa dengan sebutan bismillah. Tetapi kalau kita baca bismillah, kita baca bismillah dengan tujuan kita nak mencari Tuhan, dengan tujuan kita nak melihat kebesaran Tuhan, kita akan jumpa pada kalimah bismillah, pada benda yang kita makan, dia akan membawa musyahadah hati pada Tuhan. Syahadah bermakna hati kita akan nampak Tuhan. Betapa kita tidak memuliakan benda yang ada di depan kita seperti mana kita memuliakan Tuhan. Kita tak sanjung makanan yang ada depan kita macam mana kita sanjung Tuhan. Kerana makanan ini ada tuan dia. Makanan ini ada pencipta dia. Kita kata bismillah. Kenapa kita makan kita nak kena kata bismillah dengan nama Allah? Kalau satu kawan dia makan tak baca bismillah, apa kita nak kata ke dia? Kita tak boleh kata apa-apa sebab di sisi undang-undang negeri dan negara tidak salah. Betul? Kena tanya orang muda kita. Dia orang custom, dia tahu. Undang-undang tak salah. Makan tanpa bismillah tidak salah. Langgar lampu merah salah. Masuk tandas tak sebut nama Allah, keluar tandas tak sebut nama Allah, tak salah. Dan kalau dia kata aku tak mau kata, pun kita tak boleh kata apa-apa ke dia, kerana hukum menyebut bismillah pada makan bukannya wajib. Dia hanya di atas adab seorang muslim dengan Tuhan dia. Tapi kenapa kita disuruh qul bismillah, makan dengan bismillah? Kerana nak menghubungkan kita dengan pencipta kita. Kita tidak mendewakan rezeki yang Tuhan bagi pada kita. Kita tahu kalau kita tak makan kita lapar, tapi kita kena tahu lebih daripada itu, yang mengizinkan makhluk yang nama kenyang itu datang pada kita ialah dengan Tuhan kita, bukan dengan makanan tu. Jadi nak menghubung hati kita dengan Tuhan ini susah. Tapi nak menghubung hati kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ini senang. Ya, kita duduk mengaji, antum duduk dengar saya duduk bercakap. Jangan antum cakap saya bercakap, itu bukan nama dia mengaji, nama dia gebang. Di sini bukanlah kerana saya nak bercakap, bukanlah kerana antum nak diam. Kerana diam antum itu direstui oleh Tuhan. Kerana bercakap saya itu diizinkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita nak cakap, tak ada idea. Kadang-kadang kita nak diam, tak boleh diam, dia jadi gatal mulut nak cakap. Di balik diam kita, di balik gerak kita, di balik pergerakan kita, kesemuanya ada fi'il Tuhan. Yang dengan itu Allah hantar Nabi dia kepada kita untuk menyampaikan maksud ini. Dalam setiap perbuatan kita, bawa kereta kita sebut nama Allah, alhamdulillah, lepas solat, dalam solat. Sehingga kan Allah sebut kepada kita dalam Al-Quran, daripada awal kita solat sampai kita bagi salam, Allah jamin satu benda, apa dia? Kita tak terlibat dengan fahsyak dan mungkar. Kita hanya dengan Tuhan. Kita start daripada ambil wuduk, kita Allahu Akbar, kita nak sembahyang. Daripada mata kita, akal kita, mulut kita membaca, perbuatan kita bertindak, kesemuanya melibatkan Tuhan. Tidak ada fahsyak, tidak ada mungkar. Maka Allah kata aqimis salat, kau dirikan salat, nanti kau akan lihat ajaibnya salat ini, dia akan mencegah kamu, tatanha anil fahsya'i wal munkar. 10 minit kita sembahyang, 10 minit kita luar daripada daerah fahsyak dan mungkar. Tapi lepas kita salat, baru kita akan terlibat dengan fahsyak dan mungkar.
Nanti kita solat pula, kita berada dalam zon yang paling selamat. Dan nak menghubung diri kita dengan Tuhan dalam solat, itu susah, ikhwan. Orang Arab, dia dah Arab, satu dia dah Arab, kemudian bacaan-bacaan dalam solat, Quran datang dalam bahasa Arab. Kita kata untunglah orang Arab ni, dia baca Fatihah dia khusyuk. Tidak. Bukan kerana dia tahu Arab dia khusyuk, tidak. Kalau begitu rugilah selain daripada Arab. Maknanya orang Arab ni kita boleh kata kalau ada 100 orang Arab, 90 orang Arab itu untung, mereka khusyuk. Namun hakikat tidak demikian. Hakikat khusyuk Allah tak menyebut Arab. Allah kata qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tidak ada perkataan Arab, tidak ada perkataan ajam. Orang yang untung itu orang mukmin, iman itu dalam hati, dan apabila mereka salat mereka khusyuk. Maka tak dikatakan untunglah orang Arab kerana mereka beriman, dan untunglah orang Arab kerana mereka mengerti bacaan daripada dalam khusyuk. Tidak demikian. Kerana Allah menjadikan mujahadah, pertarungan kita dengan Tuhan. Kita yang bertarung untuk ingat Tuhan, nak sampai pada Tuhan. Dan Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kau kerja keras untuk ingat aku, untuk datang pada aku, untuk cari jalan redha aku, Allah kata aku buka jalan pada engkau. Dan ada orang Allah gambarkan dahsyatnya hidup dia dalam Quran. Allah kata mereka ini menjual diri mereka untuk membeli keredaan Tuhan. Mereka sampai peringkat mereka sanggup jual apa yang mereka ada untuk mendapat mardatillah. Janji mereka dapat ingat Tuhan. Jadi kerana tu ikhwan, bila hati kita sihat, dia ada tanda dia. Bila hati kita sakit, dia ada tanda dia. Dan bila hati kita mati, dia stop, pun ada tanda dia. Inilah yang nak disebut oleh penulis kita. Kata penulis, tanda-tanda hati yang sihat. Hati yang sihat memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Di antaranya, hati yang sihat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, hati yang sihat iaitu ia lebih mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Ini perkataan Imam Ibn Qayyim. Pasal itu Allah kata pada kita tentang wazakir dalam surah Az-Zariyat. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ada manfaat pada jiwa yang mukmin di dalam hal memberi peringatan sama-sama kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ada manfaat yang diraih oleh orang yang beriman. Maka tanda-tanda hati yang sihat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat seperti beriman kepada Allah, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat dan selainnya. Tentang hati yang sakit, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, dan hati yang sakit iaitu ia mengutamakan kebalikannya. Hati yang sakit iaitu hati yang lebih mengutamakan hal-hal yang membahayakan dirinya, seperti mencari yang haram, hal-hal yang syubhat dan yang lainnya. Hati yang sakit tidak mementingkan menjaga hal-hal yang dapat menambahkan iman kepada Allah dan tidak kembali kepada petunjuknya, seperti halnya pecandu khamar, orang-orang yang merokok. Bukan saya sebut, dia hanya sebut, ikhwan. Pecandu narkoba, orang yang berzina dan semacamnya. Ikhwan, ada sikit pengetahuan yang kita kena tahu. Mudmin ni bermakna orang yang ketagih satu benda, ketagih. Quran kata pada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Quran kata kamu ada masalah, hati kamu ada masalah. Masalah apa?
hati kamu dah tak boleh duduk, tak senang duduk. Tak senang duduk kalau tidak menunjukkan kamu sayang pada dunia. Kamu tak boleh duduk. Kita duduk dalam dunia ataupun kita duduk tahu mana-mana, kita makan. Makan tidak ada masalah. Tapi ada orang dia ada masalah apa? Dia kalau tak tunjuk ke orang dia makan, dia tak boleh duduk. Ini masalah. Ini masalah. Dia kalau makan sengak-sengak, dia tak boleh. You dah lapar, you pilah makan. Dia tak boleh. Dia kena riau satu rumah. Oi, aku lapar. Oi, aku nak makan. Dia dah lapar, pergi makanlah. Dia tak boleh. Dia kena kriau. Orang Penang kata kriau. Dia kena kriau. Dia kena pergi habang sekampung. Dia kena tunjuk pada orang kata dia suka makan. Dia nak makan. Ini di luar daripada tabiat. Ini adalah penyakit. Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu dah kena penyakit ni. Penyakit apa? Allah kata wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi kamu tak ada dalam hati kamu nak tunjuk kepada akhiratnya lebih baik, lebih kekal. Tapi kamu ada penyakit, kamu kalau tak tunjuk kamu sayang dengan dunia, kamu tak senang duduk. Maka dipanggil dia nak izhar mahabbatu, dia nak izhar kepada benda yang dia sayang. Dia kalau tak boleh izhar, tak boleh tunjuk, dia tak boleh nyatakan, dia tak boleh duduk. Dia ada mah, dia kena tunjuk ke orang dia sayang mah. Artinya ikhwan, orang ni kesayangan dia kepada satu-satu benda dalam dunia dah luar daripada kebiasaan. Kita ada mah, kita sayang dengan mah. Betul lah. Kita ada anak, kita sayang dengan anak. Betul lah fitrah. Dulu orang kata biar mati anak, jangan mati adat. Betul lah pada dia, sebab dia sayang adat lebih daripada dia sayang anak. Tapi kita kata biarlah adat tu mati, jangan anak kita yang mati. Sebab kalau anak kita mati, siapa nak teruskan adat tu? Kita sanggup korban adat daripada korban anak. Tetapi kalau dia terlampau sayang anak dia akan jadi masalah. Dia tak boleh duduk. Dia tak tunjuk ke orang. Dia ada emas, dia ada kereta besar, dia ada rumah besar, dia ada duit banyak, dia ada harta, dia ada tanah. Dia tak tunjuk, dia jadi apa? Dia tak boleh duduk. Dia jadi nak demam, dia jadi macam korak naik satu badan, dia duduk gaul sorang-sorang dia. Dia kena bagi tahu orang kata dia senang. Quran kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu ada masalah. Kamu tak tunjuk pun kamu sayang dengan benda yang lebih baik, lebih kekal. Tapi kamu duk tunjuk kamu sayang, cara kamu cakap, cara kamu pandang, cara kamu pakai, cara kamu duk timing pada orang, kamu duk show off pada orang, bermakna kamu dah lebih sangat sayang dengan dunia ni. Ini satu penyakit ikhwan. Baik kita hubul mal, hubul jah, hubul riyasah, kita sayang pada harta, pada pangkat, pada kemegahan, kepada harta benda. Bila kita terlampau nak tunjuk itu adalah petanda kepada hati yang sakit. Kita disuruh hidup dengan tenteram dalam dunia. Kita tak payah melakukan kerosakan dalam dunia. Kita makan, kita minum, kita berseronok, kita apa-apa kita buat ala kadar. Tapi jangan tunjuk sangat. Terlampau sangat. Tunjuk lebih-lebih sangat. Hati yang sakit, penulis kata pada kita, dia kata seperti orang ketagih harta, mudmin. Dia bukan saja ikhwan, dia bila mai dia tak tahu. Alhamdulillah kita tak pernah hisap rokok. Tanya orang, lepas dia orang cakap lepas kalau makan, kalau tak, dia kata tak boleh dah. Tak boleh duduk dia swinggam tak sama sirih ke, tak boleh, tak sama dia tak sama dengan kena hisap, dapat sudut asap dia bubuh dalam badan, berkeluar balik walaupun sikit. Dia baru lega. So orang yang hati dia sakit,
Dia akan tunjuk kata hati dia sakit dengan dia memberi keutamaan pada benda yang tak patut diutamaan itu secara mudemin, secara ketagihan. Dia ketagih nak tunjuk sombong, dia ketagih nak tunjuk kata dia tu belagak, dia ketagih nak tunjuk itu. Dia kalau tak tunjuk, tak tahu tu kita duk tahan benda ketagih ni macam mana. Ni kita ada tua-tua ni, kita ada cucu, kita duk tahan sayang, duk tahan rindu cucu, jadi macam mana nak call anak kita tak ni, dia kata apa pula, tapi duk tahan rindu cucu. Duk tahan rindu cucu tu, bila tengok cucu orang lain, dia jadi ayak mata lagu nak takung, main pula lagu badan lagu nak sama, lari-lari dia punya cik gang tu lagu nak sama. Tak tahu dia tengok cucu lari mai, tak boleh tahan lah, nak peluk dia, nak gigit dia tu tak boleh tahan. Benda tu tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan daripada nak tunjuk kata dia sayang lain daripada Tuhan. Dia tak boleh tahan. Kalau dia berpura-pura nak tunjuk sayang dia kepada Tuhan, dia jadi penyakit lain dalam hati dia. Dia tak boleh tunjuk dia sayang pada Tuhan sebab dia tak sayang. Dia tak boleh tunjuk dia rindu kepada syurga sebab dia tak rindu. Ustaz Mubin tahulah makna rindu. Kena tanya dia. Kalau bini kita balik kampung, kita baru tahu makna rindu. Kita balik rumah, kopi kita buat sendiri, baju kita sidai sendiri. Alah 2 hari lalu rasa macam 2 tahun. Baju pakai sehari selai. Rindu. Macam mana kita nak sebut syurga lebih daripada dunia sebab kita tak rindu dengan syurga. Dan macam mana kita nak tutup mulut kita daripada tak kata kita sayang dengan dunia, hati kita rindu dengan dunia. Maka ini satu penyakit. Ikhwan, kita biasa dengar orang baca kepada kita hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman. Akhir zaman, kiamat. Memang ada geng lagu tu. Dia dengan hadis-hadis kiamat ni dia cukup. Ada yang kata Dajjal dah beranak, duk sewa rumah tak mana ke. Ada yang semua duk bagi tahu dah. Saya tanya sedikit renungan. Sekarang ni kita duduk pada tahun 2023. Teknologi kita ni berapa peratus? Teknologi yang kita jumpa sekarang ni agak-agak berapa peratus dengan 1000 tahun sudah? Jauh sangat. Tarikh kita beranak. Saya ingat dalam masjid ni saya yang paling tua sekali. Ada semua muda-muda ni bawah saya ni. Saya paling tua. 54. Okey. Tok Bilal muda lagi, Cara azan tu kita tahu muda lagi. Kita ke belakang sikit, masa kita beranak, masa mak kita beranak kita, kata lepas 10 tahun, umur kita 10 tahun, yang kita sedang teknologi yang kita jumpa time tu tahu mana? Tahun bila negeri kita ni ada supermarket? Tahun bila ada pengewayang? Tahun bila ada supermarket yang lebih mega dan grand? Tahun bila? Kita mai balik tahun kita ni 2023, berapa peratus kita nak bagi markah kepada teknologi yang ada lah berbanding zaman kita beranak dulu? Orang penduduk zaman Jepun kena penampak pergi balik dengan Jepun. Jepun bagi pendapat lagu ni, dia ingat sekali, rupanya dia mai balik. Dia pun yang duk makan zaman Jepun, makan ubi kayu rebus tu, dia tengok makanan zaman lah, teknologi zaman lah, dia duduk zaman Jepun tu, agak-agak dia boleh fikir zaman lah orang akan pegang handphone touch screen. Handphone dulu jenis Sadik saya keraga menyangkat tu. Telefon rumah dulu besar, handphone main macam nak ketir batu duk kena usung. Lepas tu jadi small. Dulu tahun 70-an gambar apa, Space 1999. Biasa tahun 70-an ada gambar Space
1999. Orang yang beranak time tu, dia kata, ni tahun bila ni? Lah bukan 1999. Lah 2023. Teknologi yang kita ada lah ni berganda-ganda daripada teknologi dulu. Ikhwan, lagi 100 tahun, agak-agak teknologi tu macam mana? Dan antum boleh bayang, teknologi lagi 100 tahun dia bertambah dahsyat. Kemuncak nak berlaku kiamat adalah kemuncak teknologi. Bukan zaman Tok Nadok ni. Dia bukan balik zaman black and white ni. Dia zaman kemuncak. Now, sekarang orang sedang duk fikir macam mana muamalat tanpa cash. Semua nak pakai e-wallet lah, bantuan semua adalah bentuk macam tu lah ni. So orang tua-tua duk pergi pegang akaun bank ni tak laku dah. Kena ada satu akaun lain, beli barang pun semua macam tu lah ni dah. So orang tua-tua ini semua dia kena kuasai teknologi. Kita nak pergi bayar semua dia pakai online. Orang tua-tua nak bayar apa? Line pun tak ada. Orang tua-tua boleh ada telefon tapi dia tak reti nak pakai. Orang tua-tua tak reti pasal benda tu. Dia cuma nak tengok gambar cucu dia dengan dia nak tengok YouTube tu saja. Apa-apa app semua dia tak tahu. Antum bayang bila Quran sebut kepada kita wal akhiratu khairun wa abqa. Apa yang Quran maksud? Quran maksud apa? Dunia ni, akhirat tu lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Apa yang Quran maksud? Quran maksud apa? Quran maksud kehidupan akhirat dia lebih baik dari dunia. Dunia akan hancur zaman teknologi. Yang ada di hari akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Dalam ayat lain Allah kata wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam Al-Qasas Allah kata bersungguh-sungguhlah kamu, bekerja keraslah kamu mencari apa yang telah Tuhan sediakan untuk kamu pada darul akhirah. Allah namakan akhirat ini dengan nama dar, negeri akhirat. Dunia satu tempat nak dipanggil negeri dalam dunia ni, apa kapasiti dia kena ada? Apa dia kena ada? Negeri kita macam ni, apa kena ada? Semua ada, kelang ada, hotel ada, lampu ngayang tak ada. Boleh pergi negeri ya? Lampu ayang semua ada, handphone semua ada, line tak ada. Semua pegang smartphone seorang satu, line tak ada. Apa orang nak cakap? Apa negeri punya bagus, line tak ada, apa punya sengkek. Tahu sengkek? Nanti tengok dalam kamu dewan apa dia kata sengkek. Apa tak ada. Walaupun ada serba-serbi, line tak ada. Terus orang kata apa tak ada. Kita pergi hotel 5 bintang, duduk semalam. Kita tanya kat dia, password hotel ni apa? Dia kata hotel kami tak ada line. Tak ada line. Kita kata 5 bintang tak ada line. Kongkiak punya hotel. Wahai hotel 5 bintang ni dahsyat. Kerana line tak ada. Buka internet tak dapat. Yang main duduk ni businessman. Buat kerja semua pakai online. Nak kena buka laptop, nak kena tengok tu, nak mesyuarat online. Line tak ada. Tukang hotel dandan. Dia hotel tu kongkiak tu kongkiak. Kongkiak tu suka duduk atas katil tu, suka kongkiak. Maknanya teruklah hotel tu. Quran menamakan akhirat syurga dengan dar. Bila Quran kata akhirat lebih baik, lebih kekal daripada dunia, Quran bukan maksud makanan dia saja, bukan maksud kita sihat saja. Quran maksud seluruh teknologi yang ada di akhirat. Ikhwan, ayat
pasal Quran ni turun kepada sahabat 1000 tahun dulu. Mereka ada apa masa tu? Quran dah kata akhirat lagi baik kat mereka. Antum boleh bayang orang Arab jahiliah paling seronok mereka nak pergi kelab malam mana? Ada kelab malam macam kita dengan lampu yak-ye. Kita tak biasa masuk lah, cuma duduk tengok lah kan. Kata mamak ni biasa apa tak kan? Duduk tengok gambar. Macam mana punya kelab malam mereka masuk? Time duduk di Mekah kering kontang. Kalau tak ada ayat Zam-Zam, mereka tak boleh minum ayat apa. Lepas tu Nabi hijrah ke Madinah. Madinah tu seluruhnya boleh kata ladang korma. Orang jahiliah seronok, enjoy macam mana? Dia bukan ada Mercedes, dia bukan ada kereta macam kita. Dia naik unta. Naik unta nak pergi mana? Pergi kelab malam yang paling 5 bintang. Pergi dengan unta. Dia nak pakai apa? Suit dia macam mana dia pakai? Dia seronok dengan siapa? Dia minum arak macam mana? Masa mereka duk seronok dengan dunia mereka, tamadun mereka lagu tu, telah turun ayat kepada mereka bicara pasal syurga, bagi tahu tamadun dan teknologi yang Tuhan sedia dalam syurga. Ada satu sungai dalam syurga, sungai itu duduk dalam syurga, seluruhnya arak. Teknologi ni Arab tak boleh fikir. Ada satu sungai lagi dalam syurga, panjang dia sungai, seluruhnya air susu. Dia mengalir daripada atas jatuh ke bawah. Cantik aliran dia. Siapa boleh buat teknologi ni? Syurga bukan tempat kita duduk kelumbung saja, ya kawan. Gamaknya sebahagian orang bayang syurga ni duk bawa aset kemian. Pasal malam jemaat tu kita balik kita duk bawa kemian. Dia bayang syurga ni macam tu. Syurga bukan macam tu. Sehingga kan Nabi baca ayat-ayat pasal syurga dan teknologi dia, turun pula ayat ni, wala tansa nasibaka minad dunya. Kenapa turun ayat ni? Kerana para sahabat orang time tu dia dengar pasal syurga, dia dah tak peduli dah. Dunia ni tak ada apa dah. Sikit besar hama pun tak ada nilai dengan syurga. Kami nak rebut syurga. Quran bagi tahu Ustaz, jangan lagi. Masa masuk syurga tak sampai lagi. La tansa nasibaka minad dunya. Sentiasa mereka puji akhirat, mulut mereka nak akhirat. Hari Badar, sebut saja pintu syurga terbuka, dia pun nak makan buah kurma. Dah koyak dah buah kurma, nak makan. Apa sahabat kata? Lambat makan buah kurma. Dalam puasa dibenarkan puasa, tak mau buka pun tak apa, dibenarkan buka puasa. Bila dia nak koyak buah kurma, dia nak makan, dengar kata pintu syurga dibuka, dia kata lambat buka puasa. Macam tu mereka boleh dapat syurga dalam kepala dan hati mereka. Ini nama dia apa, ikhwan? Musyahadah. Pandangan mata hati itu dapat clear, seperti mana yang diterangkan oleh Quran dan As-Sunnah. Kita hari ni pula bila sebut pasal syurga, kita nampak macam pocong. Kalau tak boleh masuk syurga, balik main ke dunia kan jadi pocong. Lompat. Ni semua apa? Ni semua roh-roh yang tak aman. Kita dibayang macam tu. Kita dibayang hidup yang tak betul. Dan tak ada siapa mai nak kikih balik otak-otak kita ni seredak-seredak ni. Dah bukan macam tu. Orang dah mati, masuk dalam kubur boleh jadi satu raudah daripada raudah jannah. Kalau dia dah masuk dalam kubur, dia jumpa dengan nikmat kubur, dia dah tak lalu dah dengan dunia. Dulu orang mati beranak digambarkan kepada kita. Dia mati beranak, apa dia jadi? Dia bukan duduk dalam kubur, dia jadi hantu. Dah lah susah payah bersalin, mati lagi. Tak dan masuk syurga, tak dan dapat nikmat kubur, jadi hantu. Bawa baby pergi cari siapa ke. Lagu tu digambarkan kepada otak kita. Pasal tu orang takut dengan hantu ni. Pasal tu kita kena penyakit apa dia? Karahiyatul maut. Kita tak mau mati. Sebab mati tak ada apa. Jasad duduk dalam pasir, mana seronok dia? Kita tak mau mati. Masuk syurga. Syurga ada apa?
Surga tak ada smartphone, surga tak ada televisyen, surga tak ada parabola. Digambarkan kepada kita ni surga ni kosong. Macam kita masuk rumah sewa, apa pun tak ada, kita kena pergi cat. Kita kena pergi sapu rumah. Surga bukan lagu tu. Surga khairun wa abqa. Macam mana yang kata khairun? Macam mana yang dikatakan wa abqa? Lihat kepada dunia ni. Apa yang ada dalam dunia? Teknologi dia macam mana? Oh, dahsyat, dahsyat. Hari ni orang fikir, doktor-doktor punya fikir, profesor-profesornya rambut putih cacak-cacak ni duk fikir, macam mana nak bedah orang tanpa masuk bilik bedah. Nak pakai teknologi. Dia nak ambil jantung kawan tu berkelok, dia nak periksa tanpa kawan tu duduk depan dia. Macam mana orang nak buat? Dunia dah pergi pada teknologi macam tu. Orang dah duk fikir pakai kereta, tak mau pakai minyak lah ni. Kereta berjalan tak ada minyak. Besok kereta berjalan tak pakai tayar. Kita dengar gelak apa ada. Lagi 100 tahun, lagi 200 tahun. Orang bukan pergi bercuti daripada Perlis Bilang Kawi. Orang bercuti antara planet ke planet. Cuti sekolah aja keluar daripada planet bumi. Pergi mana? Marit. Ada apa? Sana ada shopping kompleks, ada makan. Makan terapung, makan terlentang. Lah ni kita fikir satu benda yang macam kita. Kita nak pergi London macam mana? Kita duduk Mekah. Kita naik bas. Kita pergi Madinah. 7 jam, 8 jam. Keras bengkok-bengkok baru sampai. Yang Pakistan pula bawa bas. Dia bawa 2 jam bas berhenti. Dia beritahu kata bas tak boleh berjalan. Kita kutip surah 50 riyal, bas terus boleh berjalan. Dulu kita duduk kena. Dulu. Sekarang siapa dengan teknologi yang ada, siapa pernah teringat perjalanan antara Mekah dengan Madinah kurang 2 jam. Naik kereta api, pum, kata dia pergi lagu tu ya. Kalau arwah pun sampai kubur cepat, pum, kata dia pergi lagu tu. Sedap-sedap sampai stesen Madinah. Dulu kita angkat dengan baju, dengan beg, semua angkat. Lah ni tak payah ya. 2 jam pergi, 2 jam balik. Dia potong 4 jam kat kita. Teknologi, akhirat, surga. Kalau akhirat kita kena pakai kereta mewah, lepas tu nak kena pergi singgah kedai minyak, buh minyak, itu bukan teknologi, itu zaman kuno. Allah pakai teknologi yang tinggi akhirat. Ketika itu Allah kata, wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi lagi sekali Tuhan kata, aku terang, aku cerita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Hati hampa tak tertarik kan? Yang hampa duk tunjuk kat aku, hampa tak boleh pisah dengan dunia. Hampa sayang sangat dengan dunia. Mana hati hampa kat aku? Ikhwan, yang ni satu ketagih. Yang bukan dia duduk dalam hati kita ni biasa-biasa, dia duduk, dia nak bagi rosak hati kita dengan Tuhan. Kata penulis, mengutamakan akhirat daripada dunia. Imam Ibn Qayyim. Yang ni ikhwan, ini tanda-tanda hati yang sehat. Yang kedua, hati yang sehat mengutamakan akhirat daripada dunia. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, dan termasuk daripada tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahli al-quburi. Wa kana ibn Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Ini dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Artinya kamu pasti akan mati. Dan Ibnu Umar pernah berkata, jika engkau berada di petang hari
janganlah menunggu pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu petang. Pergunakanlah waktu sihatmu sebelum sakitmu dan kehidupanmu sebelum matimu. Ini ikhwan, satu daripada petunjuk Nabi pada kita. Nabi selalu kata pada kita, wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Dan pun demikian, hati kita tak boleh nak tangkap. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Apa yang Nabi tak tunjuk pada kita, ya ikhwan? Tak usah tanya apa yang Nabi tunjuk, tanya apa yang Nabi tak tunjuk. Apa yang Nabi tak tunjuk pada kita? Semua Nabi tunjuk. Daripada semayang, puasa, haji, umrah. Dia pendek kata daripada hidup sampai mati. Dan Nabi ni dia bimbing kita daripada kita duduk dalam dunia sampai kita masuk dalam kubur. Dia tak lepas tangan kita, dia bimbing lagi. Siapa boleh bimbing kita duduk dalam kubur, ikhwan? Kalau ada satu orang dia boleh bagi kepada kita petua ke apa ke dalam kubur, dia pembohong sebab dia tak bisa mati. Dia bagi tahu pada kita kubur ni sempit, kubur ni gelap, dia bohong. Pasal dia tak pernah masuk kubur. Nabi bagi tahu pada kita kubur tu gelap. Nabi bagi tahu pada kita kubur tu sempit. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi tahu kat dia. Maka Nabi tak bohong. Dalam kubur tu ada apa? Ada malaikat mungkar, ada nangkir, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada soalan. Betul? Semua tu betul, ya kawan. Hak Nabi cakap ni semua betul. Sebaik-baik petunjuk Muhammad. Kalau kita tak boleh kembali pada tunjuk Muhammad, kita berada di atas panduan yang paling tak baik. Tu macam mana kita nak jadi baik? Macam mana kita nak jadi baik? Dalam riwayat Muslim, apa Nabi kata? Nabi kata, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu illa tayyiba. Nabi kata sesungguhnya, hampa kena tahu, hampa duk ibadat, hampa duk puasa, hampa duk semayang, hampa duk mengaji, hampa pergi Mekah, hampa buat umrah, hampa buat haji, hampa kena ingat satu benda. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, tayyibun, Tuhan suci, Tuhan bersih daripada kekurangan, daripada kecacatan. Dia maha baik. Nama dia, asma dia sangat husna, sangat indah dan elok. Perilaku dia kepada hamba dia sangat elok. Allah tu maha baik. Nama dia, PL, perbuatan dia semua baik. Hampa sembah kepada zat yang maha baik. Tak cukup hampa tahu takat tu, Nabi kata. Hampa kena tahu juga bahagian yang menakutkan. Apa dia? La yaqbalu illa tayyibah. Kerana dia maha baik, dia bersih, dia cantik, dia indah, dia tak suka terima melainkan yang baik-baik juga. Dia bagi rezeki yang baik. Dia tak bagi hampa makan benda-benda haram. Dia suruh hampa makan benda-benda yang halal. Semua baik-baik. Nak makan binatang kena sembelih, semua baik-baik. Binatang beracun, dia tak bagi hampa makan. Binatang-binatang yang boleh bagi rosak kesihatan apa, dia tak bagi hampa makan. Dia bagi hampa rezeki yang baik-baik saja. Halalan, tayyiban, tak cukup takat tu. Dia tambah lagi satu, mubarakan fih, dia berkati pula benda-benda baik. Dan ingat, bila hampa nak pulang balik pada dia, mesti baik-baik. Tak kalau dia tak terima. Oh, tu bila kita sopan tunggulah. Allah Akbar. Makin puji makin menjadi pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
محمد الوسيلة والبعث اللهم صل Ikhwatul iman, a'azakumullah. Kerana itu ikhwan, bila kita merenung bahagian kita memberi pada Tuhan itu mesti kita hati-hatikan. Allah Ta'ala maha baik, maha suci, maha bersih. Dalam ayat Allah cerita, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, bahawa Allah sangat mencintai, mengasihi, akan tunjuk kasih dia kepada orang yang bersih dan kepada orang yang bertaubat. Al-mutatahhirin dengan makna kata bersih luaran dia. At-tawabin bermakna bersih dalaman dia, taubat. Dia taubat daripada dosa-dosa yang dia lakukan pada Allah, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Gabungan bersih ni Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah. Tak payah kamu ragukan lagi, Allah akan menunjukkan hub dia. Dia akan tunjuk hub dia, sayang dia, kasih dia pada orang yang ada dua kebersihan ini, gabungan al-mutatahhirin dan tawabin. Dulu ayat ni dikaitkan dengan wanita yang baru suci daripada haid. So dia tak perlu bila dia mandi, dia bersih diri, dia tak perlu rasa dia kotor, dia bersih. Dia bila dia mandi, terangkat hadas besar dia bersih. Allah suka yang tu. Allah akan tunjuk kata Allah suka kat dia. Selama ni Allah tak bagi dia semayang, tak bagi dia puasa, banyak benda dia tak boleh buat dalam bentuk ibadat. Sekarang bila dia mandi, dia bersih, Allah suka kat dia, mai buat ibadat pada Allah. Cuma tinggal lagi Allah nak kebersihan yang zahir itu disulam dengan kebersihan yang dalam. Bersih juga roh kita. Allah sangat suka pada kita. Kenapa ya ikhwan? Bila kita solat, kita angkat hadas. Hadas. Melayu tak ada perkataan nak diterjemah dengan makna hadas. Melayu cuma ada besar dengan kecil ya. Hadas besar ada kecil. Banyak perkataan Melayu tak ada. Najis. Melayu pakai yang Arab juga, najis. Cuma Melayu ada najis ringan, najis besar, najis pertengahan. Najis tu apa dia? Bahasa Melayu tak ada. Niat. Juga bahasa Melayu tak ada niat. Dia pakai niat juga. Banyak perkataan yang kita tak boleh nak terjemah. Ikhlas. Hadas, ikut rentak bahasa Arab itu, hadas menunjukkan benda yang baru datang. Hadasa, benda yang baru datang. Bila dia datang, dia menjadi penghalang, dia blok kita dengan Tuhan. Kerana dia menjadi penghalang yang baru datang, dia dipanggil hadas. Mata tak nampak, tapi hukum ada. Maka Allah tak suka kita dengan Tuhan ni ada hadas, dipisahkan dengan hadas. Maka Allah mahu kita dalam keadaan tahir, bersih, suci. Tahir bermakna suci, bukan kadang bersih, suci. Maka Allah suruh kita ambil ayat semayang. Ayat semayang tu dikatakan rafa'ul hadas. Dia angkat penghalang tu naik. Penghalang tu naik. Maka sekarang ni dengan kita ada ayat semayang, dan ayat semayang tu kita start dengan niat. Niat apa? Niat nak mendekatkan diri pada Allah dengan wuduk ni. Allah kata idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Bila hangpa nak semayang, hangpa bangkit semayang, hangpa kena basuh muka hangpa. Hangpa bangkit nak semayang tu dengan niat. Hangpa nak semayang, hangpa basuh muka hangpa, tangan hangpa, sapu kepala hangpa dan basuh kaki hangpa. Maka terangkat hadas. Maka hadas tu jadi terangkat. Dinding halangan kita dengan Tuhan itu hilang. Yang ni Allah suka. Yang ni Allah suka. Allah suka. Kenapa ya kawan? Kita dengan Tuhan baik, bersih. Bila kita semayang, Allah mau hati kita ni ada kat Tuhan. Tak mau ada ke orang lain, tak mau ada tempat lain.
Bila hati kita boleh bersih dengan Tuhan, badan kita bersih dengan Tuhan, Allah kata tunggu pula giliran aku nak tunjuk, aku pula sayang kamu. Masa tu akan sampai. Maka bila kita berbuat ibadat, kita kena ingat bahagian ni. Bahagian innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Maha baik dan dia tak terima melainkan yang baik-baik juga. Maka apa yang kita nak bagi balik ke Tuhan ni? Setelah Tuhan bagi balik, Tuhan bagi pada kita semua baik-baik. Allah bagi akal, cukup punya baik. Allah bagi sihat, cukup punya baik. Allah bagi rezeki, kerja, anak pinak, cukup punya baik. Bila kita nak bagi balik pada Tuhan, mesti baik. Macam mana kita nak bagi baik ke Tuhan? Yang ni kita kena jaga. Kena jaga. Tak kalau Tuhan tak terima. Nak bagi cincai, nak bagi benda selekeh, nak bagi tak boleh. Kalau kita nak bagi semayang kita kena aslam dan akmal. Semayang kita tu kena betul-betul selamat dan sempurna bagi ke Tuhan. Tak kalau bagi sampah, Tuhan tak terima sampah. Bagi benda busuk, Tuhan tak terima benda busuk. Maka bila kita nak semayang, Tuhan hantar Nabi dia ajak nak semayang. Jangan semayang cara kita. Hang semayang cara Nabi aku. Aku dah ajak dia siap. Dan dia aku ajak ni bukan biasa-biasa punya tempat. Aku angkat dia naik sampai ke langit, baru turun balik. Dan selama dia berjalan naik ke langit tu, haul dia itu diberkati. Keliling perjalanan dia itu diberkati. Aku bagi berkat dekat dia. Maka bila Nabi turun, bila kita nak izhar syukur kita, tasyakur kita nak zahirkan syukur kita pada Allah, semayang. Maka macam mana kita nak semayang? Supaya semayang kita itu semayang yang baik, kerana Allah tak menerima melainkan yang baik, kita kena semayang macam Nabi dia ajar. Barulah sembahyang itu aslam dan akmal. Tak kalau kita bagi, yarhamkallah, tak kalau kita bagi, Tuhan tak terima. Allah kata man lam yada' qawla zur wa amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang pergi puasa, penat-penat dia puasa, susah payah dia puasa, tapi dia tak boleh tinggal perkataan bohong dan semua amalan-amalan yang buruk, maka Allah tak mau terima puasa dia. Walaupun dia tak makan sungguh, dia tak minum sungguh. Hang nak letih, hang tak larat, hang punya pasal. Hang nak bagi ke aku, mesti baik. Oh ikhwan, dalam banyak-banyak benda baik ni yang Tuhan nak tengok, nombor satu apa dia? Baik hati. Baik hati. Dalam senarai dosa-dosa batin, dosa batin apakah yang mencapai Johan? Yang kalau kita terlibat dengan dosa batin ni, amal kita tak diterima Allah. Dan dosa ini boleh sampai kepada peringkat kufur Tuhan. Dosa apa? Su'uzannu billah, buruk sangka pada Allah. Dia duduk pada carta nombor satu. Kita tak boleh ada dalam hati kita buruk sangka pada Allah. Buruk sangka kita pada Allah menggambarkan kita tak kenal dia, kita tak tahu sifat-sifat dia, kita tak bermuamalat betul dengan dia, kita sangka yang tak betul pasal dia, dan itu menyakitkan hati ikhwan. Bini buruk sangka dekat laki, laki buruk sangka kat bini, sakit hati. Bini dia masuk, dia balik, bini dia tak ada. Dia pun buka baju apa, buat kopi minum, bini dia balik. Terus dia kata kat bini dia, aku kata berapa kali kan, jangan duk balik kampung, hang duk balik juga tak habaq kat aku. Lah, bini dia kata pergi dia baju. Oh, dia baju lah. Bini yang dengar tu sakit tak? Sakitnya di mana? Di sini. Sakit hati. Pasal apa? Dia pergi tuduh kita benda kita tak buat. Tak buat. Kita duk pergi ingat Tuhan. Duk pergi su'udzan. Duk pergi ingat tu pula ingat yang jahat. Tuhan tak akan terima doa aku, Tuhan tak akan tolong aku, lamanya dia biar dia tahan aku lagu ni. Zan kita, ingat kita, sangka kita pada Tuhan tu jahat. Maka Nabi pesan,
Bila kamu tengok satu orang tu nak mati, Nabi kata, baik sangkakanlah dia kepada Allah. Jangan bawa dosa buruk sangka. Buruk hati kita dengan Tuhan. Bila buruk hati kita dengan Tuhan, kita sembahyang Allahu Akbar, tak ada makna. Tak ada apa. Ikhlas nak mai kok mana ya ikhwan? Ziyadatul iman nak datang kok mana ya sahabat? Penambahan iman, syukur, tawakal. Perkataannya Musa alaihi salam sebut, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku nak sandak semua urusan aku pada Allah. Bolehkah kita sandak kalau kita duk buruk sangka kat dia? Kita duk ingat dia tak boleh jaga kita, dia tak boleh tolong kita. Ui, kita tak harap kat dia. Macam mana? Mak anak tanya dekat mak, apa mak? Benda besar-besar semua mak tak pernah panggil cik buat kerja. Mak dia kata, aku bukan tak mau panggil hang, aku tak harap kat hang. Bukan tak percaya, aku tak harap. Maknanya habis. Memang Tuhan buat langit, memang Tuhan buat bumi, Tuhan cabut nyawa orang. Tuhan dahsyat, Tuhan buat. Tapi saya tak harap kat Tuhan. Habis kan? Habis. Lingkup. Maka mesti kita tahu benda ni. Betul tak Bilal? Masya Allah, kita tahu benda ni. Jangan kita duk ingat satu benda tak betul. Kita duk ingat surga dia cara tak betul. Hadis kita baca ni, Nabi kata apa? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kita duduk dalam dunia ni macam mana orang yang asing. Maksudnya tempat tu bukan tempat kita. Kita orang luar, mai sat duduk dalam situ. Kok mana pun kita akan fikir nak balik negeri kita. Hiduplah kamu sebagai gharib. Orang yang bukan nak pergi buat rumah dalam situ. Orang yang bukan nak permanent dalam situ. Kita kena lalu dunia ni. Tapi jangan kaut dalam dunia ni cara kita hidup dalam dunia ni dengan konkret semua hati kita dalam dunia. Semen pun cari semen yang katuk dengan martun tak ketak lah. Esok malaikat cabut nyawa kita, kita nak pisah dengan dunia tu, sakit ikhwan. Sakit. Quran kata apa? Waqila dikatakan kepada orang yang taraqi, yang ruh dah sampai tak halqum, man raq. Siapa boleh jampi serapah hang? Boleh baca doa bagi lepas sakarat hang ni. Boleh lepas. Hang tak lepas ni. Masa tu orang yang nak mati kata, wa dhanna annahu al-firaq. Dia dan keliling dia semua tahu. Tengok cara roh tak lepas tu, semua tahu dah. Dhanna annahu al-firaq. Dia tahu dia nak kena berpisah dengan dunia ni. Waltafati saqu bisaq. Ni organ badan ni, fizikal dia mula tunjuk dia tak mau pergi. Saq, anak anjing ni, betih belaga dengan betih. Oh, dahsyat ya kawan. Jangan cari besar. Ini latihan kita mengenal Tuhan dengan cara yang betul. Maka kita duduklah atas dunia ni, kita ada duit, kita ada apa, tapi sentiasa ingat kita nak mati. Sentiasa ingat kita nak balik jumpa Tuhan. Atau Nabi kata, au 'abirus sabil, atau sebagai orang yang bermusafir, jalan saat rehat. Macam Nabi sebut pada sahabat, aku ni seperti mana rajul, kan? Apa? Satu orang yang berdiri tumpang pokok teduh. Aku cuma nak ambil dhilli syajar, teduhan pokok. Habis penat aku, habis dah peluh aku nak terus berjalan. Macam tu. Abdullah bin Umar, dia bila dia dengar Nabi kata lagu ni, dia terus kata sepatah. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia kata bila Nabi kata lagu tu, aku pun nak kata sepatah. Apa dia? Iza amsaita fala tantadhiris sabah. Apa yang aku faham daripada apa Nabi kata ni, bila kita dah sampai, Allah bagi pada kita peluang pada waktu petang, jangan kita buang peluang yang Allah bagi begitu saja.
peluang taqarrub diri pada Allah, peluang buat baik, peluang buat apa untuk akhirat kita. Janganlah kita biar dia berlalu dan kita harap besok pagi ada peluang lagi. Jangan. Sebab itu menunjukkan kita tidak syukur dengan nikmat Tuhan bagi. Berlalu. Dalam hadis qudsi Allah kata ya bani Adam tafarragh li ibadati. Anak Adam, tolong tengok Ustaz, masanya hang duk lalu tu, ada tak masa hang ibadat pada aku? Tengok balik. Tafarragh li ibadati, mesti ada ruang kosong hang bagi kat aku. Ya bani Adam, tafarragh li ibadati. Anak Adam, tengok balik masa hang. Hang hidup berapa lama? Quran kata pada kita, wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad. Tengok balik. Bukan suruh beramal, suruh tengok balik amalan kita ni. Apa yang kita nak tunjuk ke Tuhan? Ni Tuhan ni aku dah buat. Ni Tuhan ni dah aku dah buat. Ni Tuhan ni aku dah buat. Tengok balik. Ma qaddamat li ghad. Apa yang kamu nak tunjuk ke Tuhan esok? Ghad bermakna tomorrow, tapi tomorrow di sini bukan besok, tapi maksud mati kita, akhirat, hari kena hisab. Punya dekat dengan kita. Allah kata ghad, esok. Kata Abdullah bin Umar, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau Allah bagi hang jumpa waktu subuh, hang bersyukur, hang jangan tunggu waktu petang untuk buat baik. Kata Abdullah bin Umar, khudh min sihatika li maradik. Cepat-cepat hang guna sihat hang betul-betul sebelum hang sakit. Dan min hayatika li mautik. Hang pakai hidup hang betul-betul untuk Tuhan sebelum mati mereka hang. Ikhwan, ini satu nasihat yang sangat dahsyat yang disampaikan pada kita. Cuma tinggal ikhwan, hati kita ni dia macam tu. Ada orang bila kita gerak dia tidur senang bangkit. Ada orang ikhwan, Allah, mak dia kata aku ni kalau gerak hang darah tinggi mai. Aku gerak hang darah tinggi mai. Jam bunyi dia tak bangkit, mak dia pergi tampak dia tak bangkit. Susah bangkit. Hati kita lagu tu ikhwan. Kita gerak dia, kita insaf dia, kadang-kadang dia lalai. Cuba tak tahu. Dia lalai. Pasal tu awal-awal Nabi kita ada anak-anak kan, kullu maulud yuladu alal fitrah. Anak-anak ni lahir dalam keadaan fitrah. Kan apa Nabi kata, fa abawahu. Nabi kata mak bapak dia ada peranan besar nak mencipta dia nak tumbuh jadi apa? Nak jadi orang ke, nak jadi beruang ke mak bapak dia. Hand, parents. Mak bapak punya tangan penentu. Anak dia nak jadi apa? Anak dia boleh bangkit sembahyang subuh, anak dia tak boleh bangkit sembahyang subuh, anak dia makan dengan kanan. Sahabat, kita jumpa budak-budak umur 16, 17 makan kiri. Kita jumpa. Dan biasa jumpa 25 makan dengan kiri. Sahabat ingat dia makan dengan kiri tu petang tu lah. Ni kita lagu kita ni, sekejap lagi tapi makan mesti ada kan. Kita je makan. Mesti ada punya. Kita pergi makan lagi. Cuba try makan kiri. Cuba try tengok makan kiri. Tak boleh. Nasi bertabung. Pasal apa? Pasal kita bukan hari ni, bukan kemarin baru makan dengan kanan. Kita makan dengan kanan. Kalau hari ni umur kita 30, kita makan dengan kanan sejak hari mula kita reti suap. So pendidikan. Kita makan dengan bismillah bukan kemarin. Orang letak apa pun boleh letak, cok menderam ke, cucuk apa orang letak lepas pisang ke. Orang letak kepada kita apakah pengat ubi. Kita ambil dengan kanan, terus mulut kita. Bismillah. Kalau tak habis pun bismillah. Bukan pasal kemarin kita baru start. Kita start daripada bila? Saya tak boleh panggil abang, adik kita ni. Start daripada bila? Sehinggakan bismillah tu bukan saja dia duduk di mulut kita, dia duduk di akal kita, di hati kita. Dia yang kontrol kita. Pegang-pegang, nampak je benda makan, bismillah. Nampak je benda kita nak jamah, bismillah. Sampai orang pelawar kita makan, orang kata sahabat mai makan, kita kata bismillah. Wahai kita tak makan pun.
Dan sahabat ingat kawan tu, dia makan dengan kiri, dia makan pula tak bismillah, hari tu ke dia baru makan. Mak bapak ada duk monitor dia makan, tapi mak ayah dia tak kata apa kat dia. Sampai benda tu jadi dia punya karakter. Dan hari kita tengok, kita pergi kat dia, bagi Assalamualaikum sahabat, ni Nabi kita, siapa makan dengan kiri ni makan setan. Andai kata dia ada upaya nak ubah, bertabak makan dia. Dia jadi kidai, dia jadi satu orang yang main badminton, semua bola tak kena duk pukul angin. Ikhwan, penting pendidikan ni. Penting. Anak-anak mai kelas Quran. Budak-budak 5 tahun 6 tahun masuk kelas Quran, ajak baca lancar semua habis khatam Iqra 6 semua dia khatam habis dah. Dia pun keluar dah semua pergi mana-mana. Lama kita jumpa dia. Macam adik kita lah, baru lama jumpa. Saya jumpa dia. Saya tanya, bila nak kahwin? Dia kata anak 3 dah. Ha? Anak 3. Cara tu macam tak kahwin lagi. Sebab dulu saya jumpa dia kecil. Itu juga petanda saya sudah tua. Dia jumpa satu kawan, dia dukung anak. Saya tegur dia, Assalamualaikum sahabat. Dia kata kat saya tak kenal dia kan? Ya, saya datang mana? Oh, dia abang. Ustaz, dulu duk mengajak saya, ingat tak? Kahwin ada anak. Kak seorang pula saya jumpa bagi salam. Waalaikumsalam. Saya tak ingat saya. Saya tak ingat. Sahabat di mana? Nampak dia macam gagan saya. Kata sahabat di mana? Dulu dalam penjara saya duk mengaji dengan ustaz. Keluarlah penjara. Kata keluarlah penjara. Oh. Malaysia. Jadi Tok Bilal. Bukan Tok Bilal kita lah, Tok Bilal tu. Oh, dahsyat ya kawan. Itu menunjukkan masa lama. Masa lama. Dah 948-45 lama. Tu kira lama, masa tu lama. Jadi kawan, kalau agama ni kita start dia, kita ibda' dia, masa kita mula dia kena dengan time dia, dengan umur anak-anak kita, dia jadi darah daging. Tapi kita start tu, anak dah 16 baru duk bercerita kat dia makan kanan, pasal apa duk tulis dengan kiri, Quran pun start belah kanan. Masa tu dia dah kuasai dah benda tu. Anak suruh dia tulis balik, lingkup periksa dia. Dia kata, ayah duk dengar dah malam tu, mamak tu kata tak boleh dengan kiri. Ni SPM hang nak ambil ni, kena right. Kena tenyih dengan kiri. Tenyih satu paper dia tenyih. Dia tak boleh pergi, tak boleh pergi. Jadi kita yang mewarnakan, sayang generasi kita, kalau kita tak warna dia elok-elok, kita rosak. Itu Ibnu Umar kata, ambil betul-betul masa hidup, jangan sampai datang masa mati. Lepas tu dia bawa kepada kita, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirah. Ini hadis Nabi puji akhirat. Nabi kata hidup ni betul-betul hidup di hari akhirat. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pujian itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.